masa tengah swim tu rasa macam ikan duyung. Idola saya dalam sukan akuatik ni Pandalela Reno. Dengan catatan masa 58.12 saat di Kejohanan Paradunia London 2019, Brenda Anelia Leary berjaya melayakkan diri sebagai atlet termuda Paralimpik Tokyo 2020. Di sukan Paralimpik ini terlalu cepatlah. Memang kita banyak lagi tidak sempat memberikan kepada dia. Jadi dia terpaksa merasa tekanan sama beban untuk mewakili Malaysia pergi pertandingan. Langsung dah boleh fikir swim begitu apa, tapi memang langsung dia boleh bernafas lah. Macam first time kan, kita lah masih dah rasa takut begitu. Dia ada keberanian lah. Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, tempat latihan Brenda Anelia Leary sejak di awal 2016. Mengalami Amelia tidak mematahkan semangat anak jati Sabah ini untuk menyemai minat dalam sukan renang. Berkat kesungguhan, Brenda akhirnya melayakkan diri beraksi di tamasya sukan paling berprestij itu hanya pada usia 15 tahun. Terkejut jugalah sebab tidak sangkakan dalam umur yang muda begini, macam baru saja, belum lagi sampai swimming pun belum lagi yang lama sangat. Start begitu dalam 2016, 5 tahun terus dapat masuk. Kita di Bukit Jalil, masa itu kita masuk fasa akhir training di Bukit Jalil sebelum kita bertolak di Tokyo. Dia yang cerita sama saya, dia cakap, "Coach, kamu masih ingat tak? Pertama kali you jumpa saya masa itu di Kolam Likas. You pernah janji dan cakap kepada saya, I will bring you to the Tokyo Paralympic." Tapi kan, I totally forgot. Yeah, because I only ingat yang I want to make you like a fish, like a mermaid, swim in the water. Januari 2017, tim Majalah 3 pernah merakamkan kisah awal pembabitannya dalam sukan renang. Di kolam renang inilah Brenda berlatih untuk beraksi buat pertama kali di Ipoh Perak. Sebelum kemampuannya dicongkel jurulatih Eva Wong di Kem Bakat, Brenda pada asalnya fobia terhadap air. Brenda, pertama kali yang kita berjumpa, dia yang beritahu saya, dia tidak dapat mengikuti apa-apa sukan yang paling penting di sekolah. Sebab fikirlah kalau budak macam baru 11 tahun, apa sukan pun tidak boleh buat. Jadi itu pun keseronok budak-budak pun tiada apa. Di dalam air tidak kisah kamu luar biasa ke apa. Tapi yang memahami dia punya teknik memang boleh dapat berenang, masih boleh enjoy ini sukannya. Jadi yang renang ini yang memang khas untuk kamu sudah. Itulah yang pertama saya cakap sama dia. Saya memang akan jadi kamu macam ikan duyung. Sebab budak kecil perempuan, dia suka jadi memek bah. Inilah yang saya rasa yang paling kuat untuk sokong dia punya semangat begitu. Ya. Sukan akuatik suatu yang sukar bagi Brenda pada peringkat awal. Setelah 4 bulan menjalani latihan, ternyata Brenda mulai yakin berada di dalam kolam renang. Okey, pandai sudah berenang, tapi memang big pool ni, pool dalam ni, macam rasa takut-takut sikit, macam nervous, takut tenggelam habis dia dalam 7 kaki. Akhir tahun 2016, Brenda dibawa ke Kuala Lumpur bagi mengenal pasti kategori yang bakal disertainya dalam acara sukan renang. Difahamkan belum pernah ada atlet kurang upaya sepertinya dalam kategori tersebut. Ini memberi peluang lebih cerah buat Brenda untuk pergi lebih jauh dalam sukan ini dan pada masa sama cabaran buatnya. I want to teach you how to learn how to stationary kicking.
Okay? Because it's during competition when you finish, then how you stop. No more is there. Kalau dalam pertandingan, siapa pun dia boleh tolong. Hanya sendiri saja. Jadi dalam latihan, memang saya memang tegas. Sebab kenapa? Masa latihan pertandingan, tiada orang boleh tolong. Kalau ada terjadi apa-apa hal, hanya sendiri yang boleh menyelamatkan sendiri. Jadi inilah saya terpaksa begitu buat. Sebelum melayakkan diri ke Paralimpik Tokyo 2020, Brenda perlu menyertai pertandingan dalam dan luar negara. Meskipun perjalanan masih jauh, tiada istilah putus asa dalam mencapai impian demi mengharumkan nama negara di peringkat dunia. Mulai saat itu, Eva Wong menyusun strategi buat anak buahnya. (2018) Para Sukma di Ipoh. Masa itu memang tiada acara dia sama kategori dia. Saya juga meminta organizer kan supaya dia boleh turun swing sama kategori orang lain yang lain. Yang penting sama nak masa dia. Sebab masa itu akan dikira officially bah. So itu masa pertama kali dia untuk qualify untuk pergi World Championship dia lah di London lah. Dalam kesemua 8 acara renang yang pernah disertai, Brenda berjaya meraih pingat emas. Renangan 50 meter kuat lentang dalam kejohanan para dunia di London 2019 menjadi titik mula buat gadis kadasan ini. Untuk melayakkan sebenarnya 1 minit 3 saat. Tapi saya buat 58. Dari London sana, we know already Swiss Mac itu masa untuk qualify pergi Tokyo Paralympic. Dengan catatan 58.12 saat juga, sekaligus menjadikan Brenda Anelia Leary sebagai perenang wanita pertama negara bertanding di Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Dia terpaksa begitu muda, and then terpaksa macam membiku ini negara punya nama pergi pertandingan. Sedangkan she's not yet really 100% ready bah. Ini bah. Kan dari kosong sampai pandai renang, then baru pandai training begitu. Tapi takdir sudah ketanggan ini. So I just tell her, never mind. I say, God is very fair. They give you extra chance. So to make you kan, the next 4 years we are Paralympic Games, you will do better and better lah. So mana mencari peluang ini kan? Dalam tempoh 5 tahun, setiap peluang yang datang tidak pernah disia-siakan. Pingat emas pertama dalam acara 50 meter gaya bebas di Sukan Para Sukma 2018 menjadi suntikan semangat untuk berjuang sehingga hari ini. Dilahirkan tanpa tangan, Brenda tidak pernah meminta belas kasihan dan ingin hidup seperti orang normal. Sangat terharu. Nampak dia berenang pun saya pun nangis. Ibunya, Maria Lucas, sentiasa di sisi memberi semangat dan sokongan untuk Brenda mencapai impiannya. Gembira, dicampur dengan macam ya risau, semua ada. Sebab macam yang ya dia terlalu cepat. Ya, sebagai pelajar dia terpaksa bagi masa dia semua tu kan. Walaupun saya tahu dia memang pandai bagi masa dia. Tapi ya sebagai budak kadang-kadang kamu bagi tahu juga kan, bagi tahu dia mau kasih ingat dia semua tu. Tapi biasanya dia memang tahu apa yang dia buat. Selalunya memang saya hantar. Kalau saya kerja memang abangnya hantar, tapi pulang tuh memang saya yang ambil.
sebab dia susah mau tukar baju sendiri. Nah, oh. Suka, enggak suka? Suka? Boleh lah. Jadi kita pergi change di sebelah. Change di sebelah. How's your school? Okay. Eh? Okay. So tomorrow will be holiday. Ya. Hujung minggu antara waktu terluang untuk keluarga ini bersama. Walaupun punya komitmen dan tanggungjawab terhadap kerjaya masing-masing, Maria dan suaminya Larry sentiasa mengambil berat perkembangan anak-anak mereka. Maria mengimbau detik Brenda dilahirkan pada 23 Ogos 2005. Sedengar macam dia sudah kasih keluar baby itu kan, sedengar dia cakap, "Where's the hands?" Dia cakap. Tapi saya diam saja, kenapa dia tanya mana tangan kan? Saya pikir yang kena potong oleh, habis dia operate kan, saya pikir dia kena potong gitu. Apabila saya melihat Brenda, saya amat terkejut sebab saya tidak menyangka yang Brenda dilahirkan tanpa tangan. Ya, itulah sampai tidak tahu mau cakap nih. Kalau bilang langsung tidak boleh terima, tapi anak juga kan. Itulah memang saya tidak cakap lah macam tidak sanggup mau cakap apa-apa nih. Tiada siapa yang dapat mengubah takdir Tuhan. Detik itu amat sukar buat Maria dan Larry, namun mereka menerima kehadiran Brenda dengan reda. Kasih sayang dan perhatian lebih sentiasa diberikan buat anak bongsu dari 4 beradik ini. Malah pasangan ini berazam agar Brenda dapat menikmati hidup seperti anak-anak normal. Larry sentiasa memberi dorongan semangat kepada Brenda untuk tidak menganggap dirinya lemah disebabkan kelainan upaya. Keunikan Brenda bukan alasan untuk dia mewujudkan jurang perbezaan kebolehan dengan rakan-rakan lain. Dia tiada tanya, sebab daripada kecil lagi memang kami sudah sedia bagi dia macam makluman lah yang dia ni lahir memang beginilah. Dia tiada tangan, mana dia pergi, contoh dia kalau ada kawan-kawan yang macam mengejek-ngejek dia, jadi kami sudah sedia bagi dia penerangan lah. Kita cakap, jangan kita marah dia, kita cakap saja, tolonglah kawan, janganlah ejek saya pasal saya ni begini. Tidak, kawan kasihan sama saya. Waktu dia pergi sekolah, ada juga dia komplain, cakap sama, "Mami, kok tak ada orang juga cakap?" Saya bilang, "Tidak tangan." Jadi apalah semua jawab, Mami? Dia tanya. Saya bilang, "Jawab saja, kalau Tuhan sudah kasih macam mana juga. Biar saja Mami," saya cakap. "Biar saja Mami, biarlah begini, saya okey juga." Itulah saya cakap, satu hari saya rasa, biarpun kau tidak lengkap, kau akan lebih daripada orang. Percaya itu, saya cakap. Jadi sekarang dia selalu cakap saya, apa Mami cakap semua betul, dia cakap saya. Lantas, semangat positif ibu bapanya jugalah menjadi pegangan Brenda dalam mengharungi cabaran menjadi jagoan Paralimpik. Brenda Enelia Larry, wirawati para renang, berjaya menempa nama di Kejohanan Paralimpik Tokyo 2020. Bukan mudah untuk konsisten, namun kecekalannya menjalani latihan tanpa lelah harus dipuji. Begitupun pelbagai rintangan dihadapi beberapa bulan sebelum tamasya sukan berprestij itu berlangsung. Pandemik COVID-19 tidak langsung mematahkan semangat wirawati negara ini untuk meneruskan latihan. Training di rumah pun terhad sebab swimming mesti banyak di air juga kan. Saya pergi sewa satu kolam kecil di rumah dia, pasang di rumah dia, at least then we have a special punya tali untuk ikat dia, so at least dia ada masuk di dalam air training begitu. Tapi dalam lah boleh training juga lah boleh, tapi memang susah lah, tidak sama macam
training swimming pool begitu. Pergerakan pun terhad. And then we do a lot of land training also di rumah lah sebelum we can go to the venue training lah masa itu. Of course lah, we use 6 months to prepare for this lah. Memang tidak mencukupi, tapi sebagai keadaan yang begini kan, situasi yang begitu tekan, yang tegas begitu. So that is the only thing we can do lah. Maka bermulalah perjalanan Brenda ke negara matahari terbit demi menggapai impian rakyat Malaysia. Demi Malaysia. Okey Brenda. Demi Malaysia. Pusat akuatik Tokyo di sini berlangsung kejohanan berprestij dunia. That day we in Tokyo kan, Japan. When the first day we reach in the swimming pool kan, kita tengok itu Tokyo punya sign logo Brenda. See, impian kamu sudah tercapai. Itu tercapai bukan setakat itu. You are standing in the highest platform to show people you can do what. Meskipun pandemik, sorakan semangat di pusat akuatik masih kedengaran, lantas membantu meredakan debaran. 2 acara dipertandingkan dan penampilan pertama Brenda dalam acara 50 meter kuak kupu-kupu memberi sedikit tekanan buatnya. At the first memang bagus 25 meter, dalam 25 meter bagus. Then selepas 25 meter sampai the last 15 meter begitu ataupun 5 meter, dia ada sikit miring sudah, dekat land sudah. That time I find out dia punya kaki, because a lot of people tidak dia tahu kan, Brenda punya kaki ialah tengok dari awal dia masa latihan, dia memang menghadapi masalah ini besar. So kita susah payah untuk membaikikan supaya dia dapat boleh buat lulus gitu. Situasi itu membuatkan dia sukar untuk mengejar ketika berada pada jarak 5 meter sebelum penamat. Catatan masa 59.33 saat yang diperolehi bagaimanapun tidak membenarkan Brenda mara kepusingan akhir dalam acara kegemarannya 50 meter kuak lentang. Saya target memang tinggi daripada 1 minit. Di atas 1 minit lah, macam 50 lebih saat begitu. Target begitu, tapi tidak jadi memang sedih lah. She's trying her best. Since dia punya starting is very good, saya pun surprised she's better than the others bahkan. So she's only pengalaman yang cetek kan. So she really need to train more, experience pertandingan banyak. Then she will gain more experience to ready for next Paralympic game lah. Penampilan sulung di pentas sukan Paralimpik ini, Eva Wong optimistik atlet tunggal wanita para ini bakal menyinar di Paralimpik Paris 2024. Kurang dari 4 tahun, kini mereka terus fokus untuk misi seterusnya. Banyak faktor harus diambil kira dalam membentuk seorang jago di pentas dunia. Selain kesungguhan dan latihan konsisten, dukungan sekeliling, khususnya keluarga, amat penting. The most important is the parents. Brenda punya parents yang memang memberi sepenuh sama cukup kepercayaan kepada jurulatih. You have the best athlete, you have the best coach, also no point. You must have the best support from the family and the government. Then we can all together can build a team to the higher levels. So we are thank you to each other also, because this is our dream. Orang-orang kurang upaya, kamu masih boleh buat sesuatu lah, yang kamu boleh try benda baru yang boleh bawa kamu berjaya. Tidak semestinya suka. Jangan rasa ini dia ada kaki, ini dia ada. No, they didn't. They can do whatever they do lah. Dia orang punya cara lah. You see, they can reach until the high level. So ini yang memang bong my pikiran lah.
to show that kan whatever they can do kan semua is possible bah. That is a strong thing. I want to pass the message, especially parents lah. Please, if your children is disability, if they cannot do anything, never mind. Let them try. Try a sport first or try other things. They can do that you cannot do. You cannot imagine. Kecekalan dan ketabahannya menjadi pemangkin kejayaan yang dicapai pada hari ini. Persekitaran yang positif cukup sempurna buat Brenda dalam membentuk kepercayaan dan kemampuan dirinya. Walaupun dia tiada tangan, tapi macam-macam dia boleh buatkan. Dia boleh berenang, kemudian dia boleh apalah, semua orang yang ada tangan semua dia boleh buatlah. Jadi saya memang rasa bangga, saya gembira dan saya bersyukurlah. Apa yang saya rasa anak saya yang begini dari kecil sampai dia besarkan, saya rasa orang lain pun sepatutnya bila ada anak yang begini, tidak kira asal saja dia kurang upaya, sepatutnya doronglah mereka supaya boleh maju. Sebenarnya dorong boleh buat, tapi dorong perlu dorongan saja. Nanti udah besar menjadi apa? Perenang. Pengalaman di Paralimpik Tokyo 2020 menjadi sandaran buat atlet muda ini untuk terus mengasah bakatnya. Biarpun sifat dan kudratnya berbeza, mentaliti dan daya juangnya sempurna. Perjalanan Brenda Anelia Leary baru di gear pertama. Sumandak kebanggaan Sabah ini sudah pun fokus untuk misi berikutnya, menggapai kecemerlangan demi negara tercinta, merealisasi impian demi Malaysia. Senang hati sama memang rasa lega lah sebelum sudah habiskan. Tahniah lagi sekali Brenda. Okay? Okay, bye. Okay, good night. Sarawak, bumi kenyalang. Kru Majalah 3 berkunjung ke daerah Belaga, bahagian Kapit. Merentas Sungai Rejang, destinasi kami kali ini, perkampungan orang Ulu terletak di Sungai Asap. Orang Ulu gelaran khas bagi kira-kira 27 etnik di Sarawak. Budaya mereka kaya, masih utuh terjaga, diwarisi daripada generasi ke generasi. Terletak kira-kira 300 km dari Kuching, Sarawak, Pekan Kapit adalah destinasi permulaan kami untuk menyusuri Sungai Rejang. Terpanjang di Malaysia dan ia juga popular dengan Sang Bedal yang menjadi penghuni tetap sungai ini. Sepanjang jarak kira-kira 155 km, kami perlu menyelusuri sungai ini dari Pekan Kapit ke Belaga menggunakan bot ekspres. Jam 7 pagi, perkhidmatan bot ekspres sudah mulai sibuk di jeti Pekan Kapit ini. Beroperasi sejak akhir 1950-an, pengangkutan ini antara pilihan penduduk tempatan di sini. Berkhidmat hampir 3 dekad, hari ini Tiong menggalas tanggungjawab mengendali bot ekspres ke Belaga. Mahir dengan selok-belok sungai, Tiong juga peka terhadap situasi sekeliling, terutamanya jika membabitkan Sang Bedal yang sinonim dengan sungai di Sarawak. Memang saya kerja ini saja. Kehidupan saya kerja ini saja. Bergantung di membawa orang melalui sungai. Bukan hanya ini, ada tabot, ada macam-macam. Kami difahamkan jika sebelum ini bot ekspres diperbuat daripada kayu mengambil masa sehari perjalanan dari Sibu ke Kapit. Ini disebabkan bot ekspres perlu berhenti di setiap rumah panjang. Kini perkhidmatan bot ekspres mengalami perubahan dengan penggunaan bot yang moden dan enjin berkuasa tinggi. Malah kira-kira 100 penumpang boleh dimuatkan dalam bot ekspres ini. Berasal dari etnik Iban, Elizabeth selesa menggunakan perkhidmatan bot ekspres sejak kecil lagi. Kalau pakai jalan atas lama 5 jam. Oh, dari Belaga ke Punat Ba. Oh, kalau dari Belaga ke Punat Ba, kalau jalan darat 5 jam.
Tapi kalau naik Bus Express 2 jam saja. Oh, itu yang selesa guna Bot Express. Selain itu, kami juga berkesempatan mendekati pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Belaga yang turut menggunakan khidmat bot ini. Meredah 2 jam perjalanan iaitu jarak dari rumahnya demi menuntut ilmu. Kampung kat mana? Ha? Punan Bah. Pergi sekolah naik Bot Express ni lah. Tak ada jalan darat? Tak. Setiap minggu ke balik? Kalau dalam sebulan berapa kali balik? 2 kali. Terletak di antara Kapit dan Belaga, Jeram Pelagus sentiasa digeruni penduduk di sepanjang Sungai Rejang dan kerakusannya menuntut nyawa. Malah jeram ini telah meragut lebih 40 nyawa sejak 1970-an. Namun perkhidmatan Bus Express masih sinonim bagi penduduk di sini. Ketika melalui Jeram Pelagus ini, kami dapat membayangkan bahaya yang sentiasa dihadapi oleh penduduk tempatan di sini. Bagaimanapun, ia sudah menjadi lumrah buat mereka. Sudah sampai kampung kamu? Ya. Di mana? Walaupun Tiong perlu berhadapan bahaya, namun perasaannya gembira apabila melihat setiap kali penumpangnya sampai ke destinasi. Baginya, Sungai Rejang sumber rezeki buatnya dan keluarga. Tiba di Belaga, perjalanan diteruskan menggunakan jalan darat. Destinasi kami, Sungai Asap di daerah Belaga, bahagian Kapit. Perjalanan menggunakan jalan darat mengambil masa lebih kurang 3 jam dari jeti Belaga. Kembara kami ditemani oleh guru yang berkhidmat di Sungai Asap, Isang Gap. Umar Belur salah satu inapan keluarga popular di kalangan pengunjung. Setibanya di sini, kami disambut Daisy Igang. Daisy bertugas sebagai pengurus penginapan rumah panjang. Umar Belur suasananya aman dan unik, terutamanya dengan ruang hadapan rumah yang seakan tidak berpenghujung. So kita di kampung ni ada 101 buah pintu. 101? Ya, dan 7 blok. 7 blok? Yes, satu 7 barisan blok. panjang? Ya, barisan dalam satu blok ada 15 pintu dan merupakan satu-satunya rumah panjang yang terpanjang dalam 1 kilometer panjangnya. Umar Belur didiami oleh suku kaum Kayan, salah satu etnik orang Ulu. Populasi penduduknya dianggarkan lebih kurang 700 orang. Di satu sudut rumah panjang tersedia pelbagai pakaian dan aksesori tradisi orang Ulu khas untuk tatapan pengunjung. Puan Daisy, memang ini baju tradisional bagi kaum orang Ulu. Ya, ini untuk khasnya untuk orang etnik Kayan kita. Oh, yang ini baju lelaki ke perempuan? Yang ini untuk perempuan dan yang ini untuk lelaki. Di tempat sama juga dipamerkan pakaian diperbuat daripada kulit beruang, artifak sejarah tinggalan generasi terdahulu. Ini ialah pakaian waktu dahulu, betul-betul yang memang dahulu. Waktu dahulu masa orang tua-tua kita masa mereka pergi mengayau yang dikata macam berperang. Membuka rumah panjang sebagai tempat penginapan satu langkah survival bagi penghuni Umar Belur. Ya, memang kita nak berfikir untuk mencari pendapatan. Kalau nak buat ladang tak berapa kuat lagi, jadi kita fikir untuk buat homestay. Dan lagi pun kemudahan homestay ini dia tidak memerlukan duit modal yang tinggi sangat. So apa yang ada kita di sini sebab konsep rumah panjang yang kita pakai. Umar Belur destinasi terbaik bagi mereka yang mendambakan pengalaman sebenar menginap di rumah panjang.
Kampung Asap, Sarawak. Berusia 81 tahun, kudratnya masih kuat untuk menguruskan tanaman kebunnya ini. Iroh Ului, antara wanita kaum Kayan yang memiliki tradisi telinga panjang dan bertatu. Bagi masyarakat orang Ulu, cuping telinga yang panjang adalah lambang kecantikan bagi gadis dan wanita. Orang dulu dia bikin ini tengok kecil, dah 2 minggu, 3 minggu dah sudah beranak. Dia bikin ini baru bikin ini sudah bisa ini bikin. Ini sudah 6 tahun dah bikin ini. Bikin ini. Ya, orang bikin ini sudah meninggal semua. Tidak ada lagi. Saya letak belakang. Mewarisi telinga panjang adalah satu kebanggaan buat Iroh Ului. Menurutnya, ia bukan mudah memiliki telinga panjang kerana dia perlu melalui proses rumit dan penjagaan rapi. Memang kami kayak dulu saya bikin ini barang kami guna-guna ini dulu. Dia tidak ada dia bikin orang jahat. Kami bikin ini orang bagus. Dia cakap dia dulu cakap dia orang nenek dulu. Selain lambang kecantikan, tradisi telinga panjang adalah cara memperkenalkan identiti etnik dan keunikan kepada masyarakat luar. Sementara itu, sebahagian penduduk kampung sedang sibuk menjalani latihan tarian ajang. Kami berkesempatan melihat tradisi tarian ini dan juga bertemu pewaris wanita telinga panjang yang masih mengekalkannya. Belaung yang saya pegang ini adalah salah satu perhiasan yang digunakan oleh orang Ulu kaum Kenyah, terutamanya wanita. Dan ia adalah salah satu identiti bagi mereka untuk menunjukkan kecantikan pada waktu itu ya. Dan sekarang ni kalau kita dapat lihat dah makin berkurangan dan makin pupus, dan ini adalah antara generasi yang masih ada di sini. Dan sebenarnya saya agak teruja apabila melihat mereka, dan bagi saya memang mereka adalah wanita yang sangat cantik dengan keunikan yang ada pada telinga mereka. Tapi saya difahamkan untuk yang belaung ni dia ada 2 jenis, tembaga dan juga timah. Yang saya pegang ni apa? Ini belaung tembaga. Belaung tembaga ya. Agak-agak satu ni ada berapa beratnya? Satu ni ada agak 30 gram. 30 gram. 30 gram ya. Kedua ni ada 60 gram lah. Memang berat lah. Bagaimanapun, mereka yang lahir pada era 60-an sudah tidak mengikuti tradisi memanjangkan telinga kerana dianggap ketinggalan zaman. Sebenarnya kami Kenyah Badang ini ataupun orang Ulu, keseluruhan orang Ulu suka telinga panjang. Sebab ini satu budaya kami orang Ulu. Telinga panjang ini memang dari nenek moyang sampai tahun 40-an. Masih ada orang yang buat telinga panjang. Jadi selepas itu berkurangan sebab mungkin fashion ini sudah tidak sesuai untuk budak-budak di zaman inilah. Kami pakai nanti, tapi kami tidak. Maksud nanti saja dawan nak angai doblaran nanti. Menurut Iroh Ului, memiliki telinga panjang bukan mahu kelihatan cantik semata-mata, namun dia mahu memelihara warisan ini. Justru dia turut berkongsi budaya ini dengan cucunya, Audrey Helong Luhat. Walaupun Audrey tidak mewarisinya, tetapi Iroh mahu cucunya tahu budaya telinga panjang ini.
Kalau diorang dulu-dulu, kalau bagi orang nenek, kalau telinga panjang tu melambangkan kecantikan bagi diorang setiap perempuan kaum Kayan. Sebab tu diorang buat telinga panjang tu. Kalau generasi Kemerang, bagi saya taklah sebab macam pelik lah tengok dah. Sebab orang lain pun tidak ada juga buat telinga panjang macam tu. Kalau kita buat macam pelik sikit trend kita. Peredaran zaman menyebabkan tradisi ini mulai dilupakan. Namun bagi Audrey, dia berbangga dengan tradisi telinga panjang neneknya dan ia akan lenyap sekiranya tradisi ini tidak dipelihara. Tidak jauh dari Umar Belur, terletak sebuah lagi rumah panjang bernama Lebu Kulit. Di sini, kami bertemu Ahmad Sunibit. Berketurunan suku kaum Kenyah, Ahmad antara pembuat sapek yang aktif di Belaga. Sapek, alat muzik tradisi orang Ulu. Dimainkan sejak ratusan tahun, sapek instrumen utama digunakan ketika acara keramaian. Cinta Ahmad terhadap sapek mula berputik sejak dari kecil lagi. Dari minat. Lepas itu saya belajar buat sapek, belajar main sapek. Bukan, tidak ada cikgu, tapi sendiri-sendiri belajar. Ahmad mula berjinak membuat sapek sejak di usia awal 20 tahun. Tanpa tunjuk ajar guru, pada mulanya dia mengambil masa lama untuk menyiapkan alat muzik tersebut. Ya, memang susah. Cara potong pun tidak dapat saya ikut. Terpaksa perlahan-lahan. Sebab orang tua memang pakar pakai parang. Saya coba pun memang tidak dapat. Tapi perlahan-lahan boleh juga. Sapek direka mengikut acuan dan idea pembuatnya. Setiap pembuat sapek mempunyai cap mohornya yang tersendiri. Lain orang, lain belalang kata orang. Lain orang, lain buatan dia. Lain lagi musik dia, lain lagi style tali dia. Macam saya punya lain. Kalau saya mau main orang punya sapek, rasa susah. Lain tali dia, tune dia lain. Ratusan tahun berlalu, bunyian sapek masih utuh bergema di Borneo. Kenapa sapek ini penting dalam masyarakat? Tiap kali ada keramaian ataupun pesta-pesta mesti sapek. Tanpa sapek, pesta tidak macam sayur tanpa garam. Kembar kami di Hulu Sarawak memberi 1001 pengalaman baharu. Meskipun arus pemodenan menuntut perubahan, selagi ada usaha dan daya, budaya lama masih boleh terus mekar di hati generasi baharu.